Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Maksudnya, dan mereka yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala memerintah di atas bumi ini, mereka mendirikan solat, mereka mengeluarkan zakat, mereka menyuruh kepada ma'ruf, dan mereka mencegah daripada mungkar, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Ayat ini menjelaskan kepada kita berhubung dengan tanggungjawab, peranan yang perlu ditunaikan oleh mereka yang diberikan kekuasaan memperolehi kuasa memerintah di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Di antara peranan yang ditanggungjawabkan kepada mereka yang ada kuasa, yang pertamanya aqamus salah, mendirikan solat, iaitu mengajak manusia memperelokkan hubungan dengan Allah. Tujuan utama seseorang itu mendapat kuasa, peranan dan tanggungjawab yang pertamanya ialah untuk membina hubungan manusia dengan Allah, iaitu kepada mereka yang sudah Islam, mempereratkan hubungan mereka dengan Allah, yakni bertakwa. Peranan yang dimainkan oleh orang yang berkuasa, pemerintah, ialah untuk menjadikan rakyat dia, orang bawahannya, mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, dengan pencipta, mempertingkatkan iman, mempertingkatkan ketakwaan yang ada pada rakyat. Ia digambarkan dengan mendirikan solat, kerana solat ini kemuncak ibadah hubungan di antara manusia dengan Allah. Solat menjadi asas yang penting sebagai pengatur dan tanda kepada manusia beriman, manusia bertakwa, menjadi pembeza di antara mereka yang beriman dengan mereka yang kafir. Manakala bagi golongan kafir berusaha untuk mengajak mereka kembali kepada Islam,
berdakwah supaya mereka kembali kepada pegangan yang sebenar, yakni akidah Islam. Sebab itulah apabila berlakunya kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, nescaya kamu akan melihat manusia masuk kepada agama Allah secara beramai-ramai. Bila Islam memerintah, manusia akan melihat keindahan Islam, kehebatan Islam, lalu mereka terbuka pintu hidayah hati mereka untuk kembali kepada pegangan Islam, pegangan fitrah. Kemudian yang keduanya, wa atawuz zakah, mereka akan menunaikan zakat, iaitu peranan mengatur hubungan yang baik sesama manusia. Mengatur hubungan antara manusia yang disebut muamalat. Muamalat ini iaitulah hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Ia meliputi persoalan hubungan manusia dengan manusia dari segi keturunan, dari segi harta yang digambarkan sebagai zakat, dari segi keadilan sosial, di mana peranan mereka yang berkuasa ini adalah untuk memperbaiki hubungan sesama manusia, menjadikan masyarakat hidup secara harmoni, tidak berlaku perpecahan, tidak berlaku saling tindas menindas di antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiganya, wa amaru bil ma'ruf, melaksanakan program-program kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf, iaitu membawa dan melaksanakan program-program ma'ruf. Termasuk antaranya ialah pendidikan, memberikan pendidikan yang baik, ia termasuk ma'ruf. Termasuk yang berkaitan dengan kesihatan, yang berkaitan dengan perundangan, dan juga perkara-perkara kebaikan yang lain. Yang keempatnya, wa nahau 'anil munkar, mencegah segala bentuk kemungkaran, iaitu kemungkaran yang dilakukan oleh manusia secara terbuka. Ada perkara-perkara yang maksiat dilakukan secara tertutup yang kita tak tahu. Kalau tahu wajib cegah. Ada yang dilakukan secara tertutup. Ada yang dilakukan secara tertutup tetapi membawa kerosakan umum. Walaupun dibuat secara tertutup tetapi melakukan kerosakan umum, ia juga termasuk perkara yang wajib dicegah jika kita mengetahui dia. Termasuklah antaranya perkara-perkara mungkar ini yang telah jelas disebut dalam Al-Quran, antaranya judi, antaranya arak, yang menyebabkan kemusnahan, kemudaratan kepada umum. Di antaranya zina dan lain-lain
yang membawa kepada kemusnahan hidup manusia, itu mungkar. Dan yang terakhirnya ialah menjadikan segala urusan ini kembali kepada Allah, iaitu tujuannya adalah untuk merujuk dan mengabdikan diri kepada Allah, kembali kepada Allah. Kerana apabila kita bernaung dan meletakkan maksud sesuatu perkara itu kerana Allah, Allah akan memberikan kebaikan kepada manusia. Ayat ini menjelaskan tentang peranan dan tanggungjawab yang dimainkan oleh mereka yang berkuasa, yang meletakkan adanya suatu garis pemisahan di antara marhalah Makkah dan marhalah Madaniyah. Marhalah Makkiyah ataupun Makkah dan marhalah Madinah ataupun Madaniyah. Ia berlaku bukan hanya dalam perkara yang berkaitan dengan penurunan Al-Quran, tetapi ia berlaku dalam perjalanan sirah dakwah jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, para ulama membahagikan kepada ayat-ayat Makkah dan ayat-ayat Madinah. Ayatul Makkiyah dan ayatul Madaniyah, ayat-ayat Makkah dan ayat Madinah. Ayat-ayat Makkah ialah ayat yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun ada di antara ayat itu yang turun bukan di Mekah. Manakala ayat Madaniyah ialah ayat-ayat yang diturun selepas hijrah, walaupun ada di antara ayatnya yang turun di Makkah. Antaranya ayat Al-Yawmal Akmaltu Lakum Dinakum Wa Atmamtu Alaikum Ni'mati Wa Raditu Lakumul Islam Madina. Pada hari ini telah kami sempurnakan untuk kamu agama kamu, yakni Islam, dan telah kami sempurnakan untuk kamu nikmat, dan telah aku redha Islam menjadi agama kamu. Iaitu ayat tentang kesempurnaan syariat Islam. Syariat Islam sempurna. Ayat ini diturunkan di Arafah, di Makkah. Ia dianggap, ia disebut sebagai ayat Madaniyah, walaupun diturunkan di Makkah, iaitu diturunkan selepas hijrah. Ada perbezaan di antara marhalah Makkah, peringkat Makkah, dan peringkat Madinah, di mana di peringkat Makkah ini ialah peringkat dakwah yang dilakukan secara intensif, secara antara manusia dengan orang-orang kafir. Dakwah mengajak manusia kepada Islam, membetulkan akidah manusia. Bukan bermakna di peringkat Madinah tidak ada dakwah, ada. Tetapi dakwah yang berlaku di Mekah ini berlaku dalam keadaan tidak ada kuasa.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai kekuasaan. Para sahabat ridwanullah taala alaihim bukan setakat tidak ada kekuasaan, bahkan mereka ditindas, terpaksa berhijrah ke Habsyah. Para sahabat terus melakukan dakwah. Tidak ada taklif hukum, melainkan hukum-hukum tertentu yang berkaitan dengan ibadah fardiyah. Antaranya solat. Tidak ada bebanan hukum yang berkaitan dengan masyarakat. Puasa belum difardukan, walaupun ada kefarduan puasa seumpamanya. Belum lagi puasa Ramadan. Ada yang menyebut umat Islam berpuasa pada hari Ashura, puasa wajib. Zakat belum diturunkan kewajipan dia, walaupun sudah ada amalan sedekah, amalan berlaku baik kepada orang-orang yang miskin, anak-anak yatim. Tetapi hukum-hukum yang berkaitan dengan masyarakat yang dilaksanakan oleh Rasulullah yang mempunyai kuasa belum turun. Ia hanya turun selepas berhijrah ke Mekah, ke Madinah. Demikian juga dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan jihad, yakni peperangan. Hubungan di antara sesebuah pemerintahan Islam dengan golongan pemerintah yang bukan Islam, itu pun belum diturunkan di Mekah. Manakala selepas hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bermulalah penurunan ayat-ayat secara beransur-ansur. Ayat-ayat hukum yang diturunkan secara beransur-ansur. Di antara sebahagian besar ayat-ayat hukum itu, antaranya dalam surah Al-Baqarah, surah yang paling panjang dalam Al-Quran, di mana surah Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah. Ayat-ayat yang diturunkan selepas hijrah, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Di dalam surah Baqarah ini ada kewajipan-kewajipan tentang solat, ada kewajipan tentang puasa, kewajipan zakat, kewajipan haji. Antaranya disebut dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat-ayat hukum yang disebut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendalami ayat surah Al-Baqarah ini khatam 8 tahun. 8 tahun untuk dia mendalami dan mengajar ayat daripada surah Al-Baqarah ni. 8 tahun mengambil masa mengikut sirah. Kerana selain daripada ayat surahnya yang panjang, ia mengandungi hukum-hukum yang banyak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam dakwah, para ulama di antaranya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah turut membahagikan sirah dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa peringkat, termasuklah antaranya yang berkaitan dengan hijrah. Yang pertamanya marhalah Makkah,
iaitu marhalah di mana umat Islam tidak ada kuasa. Yang keduanya, marhalah madaniyah, iaitu umat Islam ada kuasa tapi belum mencapai kemenangan mutlak. Mereka mempertahankan diri, ada kuasa mempertahankan diri daripada musuh, sehinggalah berlakunya Fathul Makkah. Ketika itu umat Islam ada kuasa dan berdakwah keluar, mengirimkan dakwah kepada raja-raja. Ini di antara marhalah dakwah yang digariskan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqhus Sirah. Begitu juga dengan para ulama yang terlibat dengan harakah Islamiah. Berdasarkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membahagikan kepada tiga. Yang pertamanya, peringkat pengenalan, peringkat dakwah memperkenalkan Islam, mengajak manusia memahami Islam, mengajak umat Islam kembali kepada Islam, mengajak bukan Islam, menganut Islam. Disebut marhalah ta'rif, supaya manusia kenal dengan Islam. Berdakwah sama ada secara sentuhan peribadi, fardiyah, ataupun berdakwah kepada umum, ammah. Tujuannya supaya mereka kenal kepada Islam, mengajak kembali kepada Islam. Yang keduanya, marhalah takwin, peringkat membina manusia-manusia yang akan mendukung Islam, manusia yang akan melaksanakan Islam. Peringkat untuk membina generasi yang akan melaksanakan Islam, di mana marhalah pembinaan ini menjadikan para pendukung harakah Islamiah sebagai mereka yang tangkas, cekap dalam berorganisasi. Seumpama seorang tentera berkuda yang hebat, fursanin fin nahar. Fursanin fin nahar ini maknanya tentera berkuda yang hebat, tentera yang hebat, dan mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu malamnya, seumpama ahli ibadah yang bertaqarrub dengan Allah. Pada waktu siang, seorang yang cekap dalam urusan kehidupan dunia, perjuangan dia, organisasi dia. Pada waktu malam, ruhbanun fil lail, mereka menjadi orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub dengan Allah. Kemudian peringkat yang ketiganya, setelah bersiap, para pendakwah, pendukung gerakan Islam ini dipersiapkan, mereka diberi tanggungjawab, marhalah tanfiz, diberi tanggungjawab untuk melaksanakan peranan yang telah dipertanggungjawabkan ke atas mereka oleh Islam. Tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Itu di antara pembahagian yang dibuat oleh Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. Hari ini kita sudah berada di suatu peringkat lain. Buat masa ini kita berada di peringkat baru, iaitu apabila kita memperolehi sedikit kuasa, belum kuasa besar lagi, belum ada kuasa yang dominan,
sedikit kuasa, berkongsi kuasa untuk memerintah negara Malaysia. Ia melibatkan 5 komponen utama, iaitu PAS, UMNO dalam muafakat nasional bersatu, kemudian gabungan parti-parti Sarawak GPS dan gabungan parti Sabah GBS, walaupun tak banyak tetapi ada gabungan, menyumbang kepada pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. PAS diberikan tanggungjawab untuk menguasai beberapa kementerian, iaitu ada 3 orang menteri dan juga 5 orang timbalan menteri. 3 orang menteri ini tidak termasuk dalam menteri kanan. PAS tak ada menteri kanan, yang lain ada. UMNO ada, Bersatu ada 2, iaitu ekonomi dan juga pendidikan. GPS ada 1, iaitu yang berkaitan dengan infrastruktur, yang jaga JKR. UMNO ada 1, berkaitan dengan keselamatan. PAS tak ada. Kita diberikan timbalan menteri yang menjaga pertanian, menjaga kaum wanita dan keluarga, yang menjaga sumber manusia, yang menjaga sains dan teknologi, dan yang menjaga agama. Urusan yang berkaitan dengan agama. Kemudian ahli-ahli parlimen kita diberikan tanggungjawab kepada agensi-agensi tertentu. Kita diberi tanggungjawab Lembaga Pertubuhan Peladang, jaga peladang seluruh negara. Diberi tanggungjawab untuk menjaga tabung usahawan tekun. Diberi tanggungjawab untuk menjaga tabung pendidikan kemahiran. Diberi tanggungjawab untuk menjaga pelabuhan di Kemaman. Diberi tanggungjawab untuk menjaga satu wilayah di Kelantan, Kesedar. Diberi pula satu tanggungjawab menjaga wilayah di Kedah, Mada. Kemudian beberapa lagi institusi, agensi-agensi yang lain. Diberi tanggungjawab untuk menjaga air, SPAN. Seorang ahli parlimen kita jadi pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN. InsyaAllah sehari 2 ni keluar pula InsyaAllah Yadim. Siapa yang akan jadi pengurusi Yadim, kita minta lekatlah yang kita cadang. Jadi Yadim ni akan jaga dakwah seluruh negara pula. Ia bermaksud kita sudah melangkaui suatu marhalah. Yang saya sebut tadi, marhalah-marhalah itu, peringkat-peringkat itu disebut oleh para ulama berdasarkan suasana mereka.
berdasarkan kajian mereka terhadap sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang berlaku kepada kita hari ini, kita sudah berada di peringkat marhalah untuk kita melaksanakan apa yang kita perjuangkan. Tidak berubah. Agenda yang kita gariskan tidak berubah, iaitu yang termaktub dalam hati kita, dalam tulisan-tulisan kita, dan termaktub dalam undang-undang tubuh PAS perlembagaan, yang itu jelas, iaitu memperjuangkan tertegaknya dalam masyarakat dan pemerintahan nilai-nilai Islam dan hukum-hukumnya menuju keredaan Allah. Itu agenda kita. Sama ada sebelum ada kuasa ataupun selepas ada kuasa, tak berubah. Kalau berubah, tak jadi PAS dah. Agenda PAS ialah memperjuangkan tertegaknya dalam masyarakat dan pemerintahan nilai-nilai Islam dan hukum-hukumnya menuju keredaan Allah, iaitu mendaulatkan syariah, mendaulatkan hukum-hukum Allah, mendaulatkan perintah-perintah Allah. Berkaitan dengan tatbiqus syariah ataupun pelaksanaan hukum-hukum Allah, nilai-nilai Islam dan hukum-hukum Islam ini, terutama apabila kita mempunyai kuasa, kita ada kuasa, walaupun tidak mutlak, ianya tertakluk kepada fiqh. Dianya sebahagian daripada fiqh. Fiqh tatbiqus syariah. Dalam perkara yang berkaitan dengan melaksanakan agenda perjuangan kita ni, dia ada fiqh dia. Kefahaman yang mendalam, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelum ini, dalam kuliah sebelum ini. Makna fiqh ni ialah kefahaman yang mendalam tentang nas-nas Al-Quran dan hadis yang membawa kepada hukum-hukum, pengeluaran hukum-hukum yang bersifat ijtihadi. Ada perkara-perkara yang bersifat mutlak, ada perkara yang bersifat ijtihad. Perkara-perkara yang berkaitan dengan fiqh ini, ia memerlukan kepada adanya kefahaman dalam kalangan pimpinan-pimpinan syura kita. Maka sekarang ini ialah marhalah berbeza. Peringkat kita berbeza. Bukan lagi peringkat kita bercakap tentang pelaksanaan agenda kita, pelaksanaan nilai-nilai dan hukum-hukum Islam. Bukan bercakap. Sekarang ni adalah praktis. Masa untuk kita laksanakan walaupun dengan kuasa yang sedikit. Masa untuk kita laksanakan. Ini berbeza dengan parti-parti lain. Mereka memerintah dengan tujuan-tujuan lain. Kita mendapat kuasa
untuk kita melaksanakan agenda yang ada dalam parti kita, iaitu agenda untuk mendaulatkan Islam. Dalam keadaan kita tidak ada kuasa sepenuhnya, ada kuasa sedikit atas nama perkongsian kuasa. Justru ahli-ahli kita yang pertamanya kena merubah paradigma berfikir. Cara kita berfikir, cara kita meneliti sesuatu perkara. Kita sudah ada kuasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berhijrah ke Madinatul Munawwarah, Al-Quran telah merubah pendekatan-pendekatan supaya umat Islam ini bersedia ke arah pelaksanaan. Ayat-ayat Al-Quran daripada ya ayuhan nas disebut dengan ya ayyuhallazina amanu. Itu di antara beza yang jelas. Ayat-ayat turun selepas hijrah ni ya ayyuhallazina amanu banyak bercakap tentang persoalan hukum. Al-Quran mula berbicara tentang hukum. Ayat-ayatnya, surah-surahnya tidak lagi pendek, panjang. Itu di antara perbezaan yang ada supaya para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim melihat bahawa ada beza di antara Mekah dengan Madinah. Demikian juga dengan kita. Sudah ada perbezaan daripada sebelum Mash dengan selepas Mash, iaitu kita sudah ada kuasa. Kemudian yang keduanya, setelah ada perubahan kepada pemikiran, cara kita berfikir, maka kita perlu memperkukuhkan organisasi kita untuk pelaksanaan. Perlu ada pengukuhan organisasi. Yang ini bermula daripada atas sehingga ke bawah. Mengatur posisi kita, memposisikan PAS dalam pemerintahan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur para sahabat, mengatur strategi, bukan lagi strategi untuk mendapat kuasa semata-mata, tetapi bagaimana kita memposisikan diri kita untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan agenda Islam setelah kita ada kuasa tertentu. Yang ini perlu kepada penyusunan organisasi. 2 minggu yang lepas, PAS Pusat, Perhubungan dan juga Pesuruhjaya Negeri ada permukiman. Di antaranya bincang tentang bagaimana memposisikan PAS dalam kerajaan. Kerana banyak perkara-perkara, ruang-ruang yang kita tidak ada dahulu, sekarang ada. Bukan hanya jawatan. Kita tak boleh fikir hanya jawatan. Jawatan tertentu. Maksudnya jawatan tertentu. Mesti kalau dulu JKK kita nak pegang, betul lah.
berebut seperti mana yang berlaku di sebuah cawangan kita di Kedah, sampai letak jawatan sebab tak boleh pegang JKK. Posisi kita luas. Sahabat-sahabat kita di Melaka, di Johor, yang sepatutnya diberikan kedudukan, alhamdulillah di Melaka kita dapat beberapa tempat diberikan kepercayaan sebagai penasihat agama kepada Ketua Menteri Melaka. Salah seorang pimpinan di Melaka, Ketua Dewan Ulama kita, Tuan Guru Ustaz Zulkifli Ismail, dilantik Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Ada pimpinan kita yang dilantik, antaranya menganggotai Balai Cerap Al-Khwarizmi di Melaka. Ada beberapa jawatan di peringkat JKK ataupun MPKK sekarang ni, dan lain-lain. Di Johor setakat ni tak ada lagi, walaupun kita ada satu kerusi di Johor. Melaka tak ada kerusi. Di Perak diberikan beberapa jawatan penting, antaranya Esko Pendidikan, antaranya Esko Agama. Alhamdulillah, ahli-ahli kita ni, kita tidak berebut jawatan, tidak menyebabkan ketidakharmonian dalam Perikatan Nasional. Bagi 3 menteri, tak apalah, kita terima. Bagi 5 timbalan menteri, tak apa, kita terima. Tak ada menteri kanan, termasuk yang kita amat inginkan sebelum ini, Menteri Pendidikan, tak bagi, tak apa. Sebab kita tahu bahawa kerajaan ini ada ruang yang luas, terlalu luas. Tidak semestinya dengan jawatan. Kita adalah sebahagian kerajaan. Ada banyak peluang-peluang yang kita kena rebut. Rebut ni bukan bermakna hubbur riasah, bukan bermakna cintakan jawatan, tidak. Kita ambil ini sebagai suatu bentuk berusaha, bersaing bagi memenuhi kebajikan. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam melaksanakan kebajikan. Ruang kita terlalu besar, terutama dakwah. Platform-platform yang ada dalam kerajaan ni besar. Kalau kita lihat contoh, Ketua Dewan Ulama kita menjadi pengerusi kepada Lembaga Pertubuhan Peladang yang ada cawangan seluruh negara sampai Sabah Sarawak. Banyak ruang ini yang tak terkira kita banding dengan apa yang ada sebelum ini. Menteri kita, Menteri Undang-Undang, yang berhormat Setiausaha Agung kita,
Salah satu daripada bidang kuasa dia ialah yayasan. Di bawah dia yayasan, bukan yayasan bawah ROS, ni yayasan, penubuhan yayasan. Ini juga di antara perkara yang kita boleh kembangkan. Timbalan presiden kita jaga alam sekitar dan air. Kalau jabatan-jabatan kerajaan, jabatan yang paling besar sekali Jabatan Kerja Raya, JKR. Yang kedua JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran. Ini berada di bawah menteri kita. Bukan maknanya projek, tak. Saya nak sebut menteri ni jaga air, jaga sungai. Banyak ruang-ruang yang kita boleh perolehi. Sebelum ni NGO, badan-badan bukan kerajaan, individu-individu yang bercakap tentang alam sekitar, kebanyakannya ramai bukan Islam. Ada golongan liberal pula, ramai liberal. Dia menentang pencemaran akidah, dia tak sedar. Jadi kita ada ruang ini. Di samping kita melihat apa agenda yang kita boleh buat dalam kita melaksanakan Islam mengikut kuasa kementerian yang ada. Umpamanya wakaf air, kita sebut tentang wakaf air, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu an, mewakafkan Telaga Rumah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya wakaf air ni ada. Yang ini insya-Allah kita akan laksanakan. Dan banyak lagi yang kita tak terfikir. Begitu juga dengan ruang-ruang yang lain, memperkukuhkan ekonomi, iaitu ekonomi Islam, yang ahli-ahli kita sekarang ni kena merebut peluang, bukan hubur riasah, bukan, merebut peluang-peluang yang ada atas nama fastabiqul khairat. Inilah masanya untuk kita menjayakan agenda Islam. Walaupun mungkin tak lama, selepas ni kita ada peringkat lain pula, mungkin kuasa kita, kerusi kita lebih banyak, dan kita ada kuasa yang lebih sedikit berbanding sekarang. Begitu juga dengan wanita. Kita seorang daripada ahli parlimen kita yang berhormat Zailah Ka'lah, dia menjadi timbalan menteri hal ehwal keluarga dan wanita. Ini banyak peluang ni, terutama yang berkaitan dengan kewanitaan dan kekeluargaan. Ada pegawai kita, pimpinan pemuda kita yang berkhidmat dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Dr. Latif. Dr. Latif ni walaupun jadi isu sehari dua ni, tapi yang bagusnya dia ni, dia lantik pegawai tugas-tugas khas dia semua parti ada. Menteri lain tak ada begitu. Pegawai tugas-tugas khas dia lantik UMNO ada yang letak jawatan hari ni, sebab tak puas hati dengan Dr. Latif. Kemudian dia lantik Bersatu pun ada.
dan dia lantik PAS pun ada. Ini sedikit ruang yang ada pada kita. Kementerian Pembangunan Luar Bandar ni mencakupi sampai Sabah Sarawak. Sebab itu ada sahabat-sahabat kita yang mencadangkan idea, mencadangkan agenda-agenda tertentu kepada menteri. InsyaAllah kita ambil. Kalau boleh, bawa suatu proposal yang lengkap, cadang pada menteri. Setakat ni menteri-menteri kita ni bergantung kepada pegawai kerajaan. Saya di Kementerian Alam Sekitar ni, kita sedang cuba untuk menubuhkan suatu institusi pemikir bagi menyumbangkan idea kepada yang berhormat Timbalan Presiden kita, para ilmuwan daripada universiti-universiti. Begitu juga dengan komoditi kita. Komoditi ni, walaupun dia tak jaga Felda, Felda ni di bawah lain, tetapi di bawah komoditi ni ada Majlis Sawit Malaysia, Lembaga Getah, Koko, Kenaf ni bukan tembakau je, dan lain-lain. Bila saya berada di kementerian, parti-parti lain ni dah biasa, kita tak biasa. Parti-parti lain ni biasa, dia datang bawa proposal, yang bawa projek lagi lah, datang bawa proposal, cadangkan ini, cadangkan itu, kita terima. Cadangan tu kadang-kadang kita pun tak terfikir, tapi kita terima. Cuma kalau kita boleh menyediakan bagaimana pelaksanaan Islam secara yang sedikit-sedikit dengan kuasa yang ada ini, insya-Allah ia akan membantu pimpinan-pimpinan yang ada diberikan tanggungjawab sebagai pemimpin. Okay. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, ahli-ahli kita ni ramai. Ada yang bila kita ada kedudukan, sahabat-sahabat kita bagi senarai. Ada yang bagi pada saya tengok kepakaran lah, kepakaran dalam industri air, kita tu ambil untuk antaranya agensi seperti Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN. Akta SPAN ni dia meletakkan antara ahli Suruhanjaya dia profesional, orang yang ada profesional dalam bidang air, kejuruteraan, profesional dalam undang-undang, profesional dalam perakaunan. Jadi sahabat-sahabat ni bagi, saya minta CV saya bagi, tengok mana yang sesuai, kita hantar accountant, dia pimpinan, antara pimpinan utama Persatuan Accountant Percukaian, dia pemuda PAS, lantik dia. Ada seorang sahabat kita ni, dia ketua cawangan di Serendah, dia pakar dalam bab industri air, kita lantik. Ada seorang sahabat kita ni, dia vice president dalam sebuah bank pelaburan. InsyaAllah kita ambil di sebuah
JLC yang menjaga dana air, berbilion-bilion aset dia. Itu salah satu daripada peluang. Tak semua orang yang ada peluang ini, kita tahu. Mana yang dicadangkan kita tengok sesuai, kita lantik. Peringkat negeri pun begitu juga. Peringkat JLC ni, yang pertama Perdana Menteri sendiri tentukan. Kata Perdana Menteri dia nak lantik ahli parlimen dulu, terserah pada Perdana Menteri. Jadi semua ahli parlimen kita yang dilantik, termasuk seorang ahli parlimen, insya-Allah walaupun surat tak keluar lagi, akan dilantik sebagai pengurusi kepada hotel Seri Malaysia seluruh negara. Nak buat mesyuarat ke hotel pun boleh lepas ni. Nak laksanakan hotel patuh syariah seperti mana yang kita buat waktu kita pegang di Selangor, di Palma Inn, yang kita cuba buat pematuhan syariah tu, boleh diaplikasikan. Kementerian Kesihatan, dia minta wakil kita, namakan wakil kita menjadi ahli pelawat hospital-hospital yang ada. Ada wakil PAS kat Shah Alam ada hospital satu, hospital kerajaan, jadi ahli pelawat. Yang ini kita minta negeri-negeri. Saya dimaklumkan belum bagi lagi senarai. Kemudian lepas tu baru kita letakkan pimpinan-pimpinan pusat dan juga Pusuruhjaya negeri untuk dia masuk dalam JLC. Tujuan kita masuk dalam JLC ni untuk bawa agenda kita. Ada setengah JLC tu tak ada allowance pun, tak ada allowance. Melainkan JLC yang terkenal lah, TNB itu lain. Ada JLC yang allowance tak ada, allowance hadir mesyuarat saja. Tapi ini peluang kita. Kemudian ada jawatan kuasa di bawah JLC, jawatan kuasa pelaksana, yang kita boleh jadikan sebagai ruang untuk kita membawa agenda perjuangan Islam. Kemudian engagement dengan kerajaan, iaitu NGO wanita ni, ni kena buat dah. Kalau Persatuan Wanita Prihatin Shah Alam contoh dia, jaga flat buat program-program, umpamanya program-program tuition percuma di flat, letak bawah Kementerian Wanita dan Keluarga. Boleh cadangkan projek-projek engagement, bukan projek kontraktor dah, ni projek untuk kita buat program-program mendekati masyarakat di samping dakwah, dengan engage kepada sektor-sektor kerajaan. Walaupun kita tak pegang Kementerian Pendidikan, kita boleh cadangkan. Parti-parti lain mereka buat. Kita tak ada pengalaman, jadi kita tunggu apa yang pemimpin nak buat ni. Kita tunggu. Sepatutnya kita ambil peluang, bukan huburi asah. Saya sebut lagi, ambil peluang. Parti-parti lain buat. Saya di Kementerian Alam Sekitar ni, mereka datang cadang.
dia pegang jawatan bersatu. Dia kenal kat saya bersatu. Saya cadangkan begini. Mereka buat engagement. Jadi kita juga kena ambil peluang-peluang seperti itu. JLC tadi ahli parlimen dapat dah. Pimpinan-pimpinan tertinggi Pusurujaya. Kemudian jawatan kuasa tu mungkin ada pimpinan Dewan Pemuda Negeri. Program. Yang ini engagement program ni kita boleh buat, boleh cadangkan. Yang ini memerlukan kepada kita bukan hubbur riasah, tetapi mengambil peluang untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita bukan minta projek Ada parti lain, muslimin muslimat, dia hantar surat, ini cadangan daripada parti kami supaya dia lantik ke JLC sekian-sekian. Dia buat gitu. Kita tak buat, tapi dia buat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah sebut dalam Al-Quran, ini untuk mengimbangkan. Kita tadi dah sebut mencipta peluang, mengambil peluang untuk melaksanakan Islam. Kita membuka ruang yang ada. Untuk membatasi itu, mengimbangkan. Tidak jadi seperti mana pihak lain apabila ada kuasa. Allah peringatkan pula dengan ayat surah An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kamu dan mengucap puji-pujian kepada Allah, wastaghfir, dan mohon keampunan kepada Allah. Ayat ini kepada kita, ia menjadi pengimbang. Bukan merebut ruang itu untuk kepentingan dunia, bukan. Bukan merebut peluang yang ada ini untuk kepentingan peribadi, keselesaan. Tetapi Allah peringatkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Beristighfar. Bila kita ada kuasa, jangan lupa ni, kena banyak istighfar, mohon keampunan daripada Allah. Jangan kita berbeza dengan orang lain. Jangan kita ikut orang lain, kena berbeza. Al-Fadil, timbalan presiden kita yang jadi menteri, hidup dia tak berbeza dengan sebelum ni. Tak ada beza. Kalau dia pergi bermusafir, baru-baru ni pergi musafir di Kedah, ada pertemuan dengan NGO alam sekitar yang mereka mengadu sebab berlaku pembakaran terbuka hampir setiap malam. Mereka buat aduan. Doktor yang ada kat situ, dia kata, saya ni doktor pakar pernafasan, respiratory. Dia kata, kalaulah penduduk Sungai Petani ni dibiarkan begini lama-lama, mereka akan mendapat penyakit berkaitan dengan pernafasan. Maka Ustaz Tuan pergi.
tidur di homestay je. Homestay. Sebab kebiasaan timbalan presiden kita ni, dia ada pengiring dia. Pengiring ni anak-anak murid dia, yang jadi pegawai-pegawai khas di Kementerian PTTK, SUSK ni anak-anak murid dia sewaktu dia mengajar di UiTM. Jadi biasanya Ustaz Tuan ni kalau dia tidur, dia pilih homestay. Homestay ni sebab apa? Sebab ada bilik untuk pengiring dia, pemandu dia, kemudian boleh masak, tak perlu pergi beli makanan, turun ke hotel makan. Okay? Kemudian waktu subuh boleh pergi berjemaah dekat surau. Kalau dalam hotel payah, jauh dari surau. Surau hotel pun tak hidup. Jadi dia pergi gitu. Bila turun di Sungai Petani, cari homestay sebelah surau. Subuh turun surau. Ahli jemaah tengok, oh ada Ustaz Tuan Ibrahim. Dia pun bawa cucu dia. Tahnik. Kita tahnik. Baru ni pergi sebuah hotel. Sewa bilik hotel lah, biasa. Hotel biasa. Hotel ni hotel besar, 4 bintang, tapi sewa biasa. Dia ada hotel suite untuk menteri. Jadi yang berhormat kita ni tak biasa ni. Hotel suite ni, satu katil, ada bilik besar, pantry dia, okay, ruang tamu dia, duduk seorang. Sebelum ni bila musafir, anak-anak murid dia duduk ramai-ramai, dia ada bilik masing-masing, okay? Maka dia tak duduk suite. Pekerja hotel tak tahu, tiba-tiba datang tu ada plat kereta menteri. Pekerja hotel tu hubungi kita. Dia kata, kenapa tak bagi tahu ada menteri? Salah kami ni. Kalau menteri tidur di hotel, di bilik bukan suite, kami salah. Salah kami ni, dia kata. Jadi sahabat kita yang buat booking hotel ni, dia kata, kalau kamu salah, nanti saya pun disalahkan oleh menteri. Menteri tak suka duduk kat suite. Menteri nak duduk hotel biasa je. Itu di antara perbezaan-perbezaan yang kita kena ada. Yang tak berbeza dengan yang lain ni susah. Kita kena ada berbeza. Cara hidup kita berbeza. Boleh makan dengan pekerja-pekerja. Sebab itu muslimin muslimat, seminggu sahaja Ustaz Tuan turun 3 negeri. Sebab kita biasa dah. Turun tu bukan naik terbang. Perjalanan kita ni, ahli-ahli PAS ni biasa. Berjalan ratus kilometer hujung-hujung minggu ni biasa. Pimpinan-pimpinan kita biasa. Minggu lepas sahaja 3 negeri. Kedah, 3 negeri. Kelantan, Terengganu, Melaka. Program sepanjang hari tu, pagi sampai petang. Lepas ini pergi sini, lepas ni, tak ada rehat. Tapi ahli pimpinan-pimpinan kita ni biasa dah. Pegawai-pegawai kerajaan letih dia. Ada yang demam-demam. Tapi kita sudah jadi kebiasaan. Ini takwin tadi, marhalah pembinaan tadi. InsyaAllah bila kita tunjukkan profesionalism kita dan kesederhanaan yang ada pada pimpinan kita. Al-Fadhil Ustaz Tuan Ibrahim ni setiap minggu balik. Setiap minggu mesti balik. Ada rumah
di mana ibu dia sedang uzur, dia akan balik ziarah ibu. Kadang-kadang hari Jumaat, kadang-kadang tak dapat hari Ahad, balik sekejap je. Macam minggu ni balik hari Ahad, malam Ahad, pagi Ahad tu balik ke Kuala Lumpur balik. Dari segi rumah, saya cerita apa yang berlaku lah. Dari segi rumah yang diperuntukkan kepada menteri ni, dia punya kos dia, allowance yang diberi untuk pinggan mangkuk sahaja, jika saya tak silap, 50,000 beli pinggan mangkuk je. Untuk perabot je 150,000. Jadi diperuntukkan rumah kepada menteri. Ustaz Tuan tak ada rumah kat sini. Rumah tu sebelum ni digunakan oleh Menteri PH. Dia masuk rumah tu tak ada apa, pinggan mangkuk semua dah dibawa, perabot-perabot dah dibawa, langsir pun tak ada. Jadi buat masa ni ada seorang sahabat kita, dia kata, Ustaz duduk rumah saya lah. Rumah saya tu kosong dekat Putrajaya. Rumah tak siap lagi sampai sekarang ni. Musim Covid dulu, masih kosong lagi rumah ni. Duduk rumah biasa kat Putrajaya, tak ada masalah, sebab kita dah biasa. Jadi kebiasaan seperti itu, insya-Allah kita teruskan. Kita nak tunjukkan pimpinan-pimpinan kita seperti almarhum Tuan Guru Ni Aziz, pimpinan kita seperti Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, walaupun ada kedudukan, kita tidak seperti mana yang lain. Kesederhanaan itu tetap ada. Hidup berdamping dengan rakyat tetap ada. Bukan berpura-pura. Sudah menjadi cara hidup kita. Kereta yang dia pakai, kereta sendiri. Ustaz Tuan pakai kereta sendiri, walaupun letak plat menteri kat depan. Moga-moga muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita seimbangkan itu, merebut peluang untuk membuat pahala dengan ruang yang terbuka sekarang ni. Inilah masa dia. Kita nak mencipta dan melaksanakan agenda kita, ruang cukup terbuka, bukan hanya jawatan. Saya sebut tadi tu sikit-sikit dah, bukan hanya jawatan. Jangan sebab tak dapat ketua kampung, kita pun kata kita satu cawangan letak jawatan. Susah kita macam tu. Banyak ruang lain. Atas asas kita mahu membuka ruang untuk berbuat pahala, bukan untuk kepentingan dunia. Kemudian kita seimbangkan dengan apa yang Allah sebut tadi, wastaghfir, banyak istighfar bila kita ada kuasa ni. Moga-moga dengan perkara tersebut akan menjadikan PAS kita ni dicontohi, rakyat lihat kita ni boleh memerintah dengan baik dan kita menjaga amanah Allah dan amanah rakyat dengan baik. Wallahu a'lam.